Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala tamani al-akmalani al-adwamani al-mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Allahumma waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlas wa sidq wa akhtimna bil husna fi lutfi wa 'afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Maz-zahir, apakah isim zahir itu al pada az-zahir, al lil ahdi az-zikri, lil ahdi az-zikri. Sebab itu terjemah apakah zahir itu, apakah zahir itu iaitu ma'rifah. Sebab apa yang telah disebutkan zahir itu, zahir yang mana? Zahir yang telah disebutkan sebelum ni pada kata salasatun zahirun wa mudmarun wa mubhamun. Jadi kaedah dia tu ingat bila kalimah diulang, kalau yang diulang kali kedua itu tu ma'rifah, maka yang kedua tu ialah ain yang pertama. Kalau diulang dalam keadaan nakirah, maka yang kedua itu bukan yang pertama. Kaedah dia thumma minal qawa'idil mushtaharah idza atat nakiratun mukarrarah taghayara wa in yu'arraf thani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Okay. Tulis bagi dapat semua. Itu kaedah belajar biar tak ulang-ulang. Thumma minal qawa'id al mushtaharah. Thumma minal qawa'idil mushtaharah. Syatar yang kedua, idza atat nakiratun mukarrarah. Thumma minal qawa'idil mushtaharah. Idza atat nakiratun mukarrarah. Taghayara tu yang kedua. Taghayara wa in yu'arraf thani. Syatar yang kedua, tawafaqa kadzal mu'arrafani. Thumma minal qawa'idil mushtaharah idza atat nakiratun mukarrarah taghayara wa in yu'arraf thani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Thumma minal qawa'idil mushtaharah. Kemudian setengah daripada kaedah-kaedah yang masyhur. Ingat, masyhur ni maklum benda bila kita tak tahu, yalah, benda masyhur, benda maklum, jika kita tak tahu, maka keaiban bagi kita. Okey. Iaitu idza atat nakiratun, apabila datang oleh satu isim nakirah, hal keadaan dia tu mukarrarah, yang diulang. Okey, nakirah. Taghayara, tu jawab dia. Okey, jawab idza taghayara. Saya berbeza kedua-duanya, nakirah yang pertama dengan nakirah yang kedua berbeza. Taghayara wa in yu'arraf thani, dan jikalau dimakrifahkan akan yang kedua, maka tawafaqa, maka muwafaqah, makna bersama oleh yang kedua dan yang pertama tu. Okey, kadzal mu'arrafani, begitu juga dengan apabila dua-dua ma'rifah. Ibrah dia pada yang kedua. Cuba baca kaedah tu. Okey. Yang ni kaedah aghlabiyah, bukan muttaridah. Kaedah aghlabiyah saja, dalam 80-90%. Ada mustasnayat. Ingat kaedah
Dia ada kaedah kulliyah aghlabiyah, ada kaedah kulliyah muttaridah. Kalau kaedah kulliyah muttaridah itu tidak ada mustasnayat, mana dia 100% kena dengan kaedah. Kalau kaedah aghlabiyah ada mustasnayat. Jadi bukan semua tempat ni, pada ghalib kebiasaannya macam tu. Antara mustasnayat dia itu iaitu apa? Okey, wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Jadi ayat macam tu bukan menunjukkan ilah yang kedua tu ialah berbeza dengan ilah yang pertama, tidak, di situ sama. Walaupun kaedah kata yang kedua bila nakirah dia berbeza, dekat ayat ni sama sahaja. Okey. Kaedah macam ni antum jangan ingat kepada nahwu semata-mata. Dia kesan lepas itu. Apa yang kita boleh bawa daripada kaedah ni. Setengah orang memandang kecil. Sebab apa? Dia tidak pernah tatbik. Ilmu yang kita belajar nahwu dan sebagainya, tatbiknya dekat mana? Antaranya tidak tafsir. Sebab tu ulama tafsir ketika menghuraikan apa? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Al-usr kesusahan diulang dalam keadaan ma'rifah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kesusahan diulang dalam bentuk ma'rifah. Mana usr yang kedua itu ialah usr yang pertama, satu sahaja kesusahan. Berbanding dengan yusr, diulang dalam bentuk nakirah. Berisyarat kepada apa? Rahmannya Allah. Di setiap satu kesusahan Allah menciptakan berbilang kemudahan. Okey. Situ masuk kepada tafsir. Itu faedah dia tu. Okey, itu faedah dia. Mazahir, jawab, ma dalla ala musammahu, barang yang menunjuk ia barang ala musammahu, kepada tuan namanya. Tuan nama kena pandai, kena beza di antara tasmiyah musammi ismun dengan musamma. Macam ni kita nama botol. Botol adalah isim. Ni hakikat ni jisim tabi'i depan yang anda pegang sekarang ni tu nama dia apa? Musamma. Anak ni mempernamakan benda ni dengan botol. Anak musammi. Tasmiyah ni amrun iktibari. Okey, mempernamakan ini. Okey. Jadi zahir itu iaitu barang yang menunjuk ia di atas musammahu, musammanya. Okey, di sini ingat kaedah biasa yang selalu anak tambih, setiap isim mausul tu mubham. Jadi antum kena pandai untuk apa? Letakkan masduq, masadaq. Okey, untuk ma tu. Ma tu kena kepada apa? Masduq dia tu. Jadi kalau kita takdir tu kena. Di sini masduq dia kena kepada isim. Okey, sebab isim terbahagi pada 3, isim zahir, isim dhamir, isim mubham. Ta'rif isim zahir ma dalla. Az-zahir itu tu ialah apa? Nau'. Natbik mantik kena belajar. Pada ta'rif di sini ni, ma tu jenis. Masuk semua tu. Ma tu masuk kena kepada isim. Iaitu masuk bila kata ma sahaja tu isim, masuk isim zahir, isim mudmar. Dia tak jadi qaid lagi tu. Dia nak jami' situ tu. Okey. Syarat ta'rif al-jami' al-mani'. Di sini permulaan jami'. Maka di sini bila kita takdirkan ma tu kena kepada apa? Kena kepada isim. Bila takdirkan jangan takdir al-ismu dalla. Tak kena. Takdirnya biar tepat. Sama ada dalam bentuk nakirah, ismun dalla ataupun al-ismul ladzi. Okey, al-ismul ladzi. Sebab apa kalau antum terjemah ismu al-ismu dalla, dalla tak ada kena-mengena. Tak ada rabit, tak ada rabit. Jadi di sini kena takdir al-ismul ladzi, mesti kena ada al-ladzi kalau al-ismu dalam bentuk ma'rifah ataupun ismun dalam bentuk nakirah. Barang yang menunjuk ia barang iaitu isim ala musammahu, di atas musammanya, musamma barang, bila qarinatin. Ingat, la bila jatuh selepas daripada haraf jar seperti ba, la tu nama dia bukan la harfiyah. Biasa kita la nafi, haraf nafi, haraf nahi dan sebagainya. Tapi la bila jatuh selepas daripada ba misalnya, tu nama la ismiyah. La al-ismiyah bermakna ghair. La al-ismiyah bermakna ghair. Bila qarinatin ay bi ghairi qarinah. Menunjuk bila qarinah. Bila qarinah takluk kepada dalla, menunjuk tu tanpa ada kepada qarinah apa-apa. Qarinah apa? Qarinah takallumin. Okey, tanpa ada qarinah takallum. Okey. Takallum tu diri bercakap lah. Diri bercakap au khitabin
ataupun khitab. Okey, khitab tu taujihul kalam. Au ghaibatin ataupun ghaibah. Tanpa ada perlu kepada qaid. Ringkaskan ta'rif tu iaitu ma dalla ala musammahu bila qaidin. Bila qaidin, tanpa ada qaid apa-apa. Itu ta'rif yang paling ringkas. Ta'rif yang paling ringkas. Idhafat qarinah kepada takallum, itu idhafat bayaniyah. Di sana adalah beza, itu pun khilaf. Okey, di antara idhafat lil bayan dengan idhafat bayaniyah. Itu pun khilaf yang sangat kuat di antara pendapat yang sahih dan sahih lah. Tak ada masalah, yang penting bila kata idhafat lil bayan atau bayaniyah, ada perbezaan ulama yang membezakan, tapi berlaku khilaf. Mudah-mudahan kita kata idhafat bayan ataupun lil bayaniyah tu kat sini idhafat qarinah kepada takallum. Kaedah dia macam mana kita boleh takdir kata ini idhafat bayaniyah dan sebagainya ataupun idhafat lil bayan. Di sini kalau boleh, okey, alamat dia tu, okey, idhafat bayaniyah tu iaitu sihhatul ikhbar bima qablahu amma ba'dahu. Okey, kita boleh buat khabar. Misalnya kalau kita letak hiya takallumin misalnya, boleh jadikan takallum itu ialah khabar, okey, bagi mubtada mahdhuf. Mubtada mahdhuf tu ialah qarinah tu sendiri. Qarinah itu ialah takallum. Takallum tu ialah qarinah. Mubtada khabar. Mubtada khabar kan kaedah dia apa? Okey, dia al-ittihad fi ma sadaq, al-ittihad fi dzat, al-ittihad fi ma sadaq wal ikhtilaf fil mafhum. Tu kaedah di antara mubtada dan khabar. Al-ittihad fil ma sadaq wal ikhtilaf fil mafhum. Zaidun qaimun, mafhum dia berbeza. Zaidun, okey, menunjuk di atas apa? Satu zat, okey, yang dinamakan dengan Zaid. Qaimun, mafhum dia lain, iaitu seseorang yang bersifat dengan qiyam, al-muttasifu bil qiyam. Mafhum berbeza tapi dirinya sama saja. Dirinya sama sahaja. Okey, itu antara faedah mubtada dan khabar. Sebab tu dalam masalah yang ni bila mubtada dan khabar berlakulah apa? Berlakulah khilaf para fuqaha. Okey, macam dah sebut sebelum ni, zakatul janini, zakatu ummi. Okey, anda dah sebut kan? Dalam dah sebut. Okey. Bila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Ghaibah atau ghaib. Ghibah itu mengumpat. Okey, jangan baca silap lagi tu. Tu zahir. Misal yang biasa, okey. Kitab, okey. Maktab, nama orang dan sebagainya, tu isim zahir. Okey, untuk isim zahir bila kita nak rujuk dhamir kembali kepadanya, okey. Contoh, misalnya ra'aitu Zaidan fa akramtu, tukar ke tuhu, nampak tak? Tuhu. Okey, hu kalau maudhu' hantaran bagi dhamir hu atau huwa untuk apa? Mufrad muzakkar atau ghaib. Mufrad muzakkar ghaib. Sebab apa? Hu ba Zaid. Okey, Zaid mufrad. Lagi pula apa? Muzakkar. Ni ghaib ni. Okey, sebab tu di sana ada kaedah al-ismuz zahir fi hukmil ghaibah. Al-ismuz zahir fi hukmil ghaibah. Okey. Tu uslub bahasa Arab. Sebab apa isim zahir tidak dikatakan pada majlis khitab. Dia kena orang ganti nama diri yang ketiga. Dia tak ada kat kita. Sebab tu penggunaan yang menyalahi kaedah bahasa Arab. Okey, bila kita sebut nama seseorang tu, kita yang mengenai bahasa Arab, awak kenapa datang lewat contoh. Lepas tu kalau bahasa yang tak kena, contoh nama Zaid kenapa datang lewat, membahasakan sebagai nama. Lepas tu kamu, awak dan sebagainya. Itu sama dengan bahasa Arab. Kalau sebut nama Zaid, kenapa Zaid datang lewat? Itu penggunaan bersalahan dengan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab isim zahir kena ghaib. Okey, kita kadang-kadang guna dua-dua. Kenapa Zaid lewat? Padahal patutnya kalau bahasa Arab ni kenapa Zaid lewat?
Kita tanya bukan kepada Zaid, tanya kepada orang lain, tanya kepada Ammar. Ammar, kenapa Zaid lewat? Tapi bahasa Melayu kita ni digunakan juga untuk majlis khitab. Bahasa Arab tidak digunakan dalam majlis khitab untuk isim zahir. Kama dalla ala musammahu bila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Nanti anak akan masukkan dalam tu kat bawah. Anak baca atas dulu. Mal mudmar. Apakah itu isim dhamir? Mudmar, dhamir sama saja. Iaitu ma dalla ala musammahu bi qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Barang iaitu isim yang menunjuk ia di atas musammahu, musammanya musamma bagi ma bi qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Untuk macam contoh ana, nahnu dan sebagainya. Itu ma'ruf lah. Okey, ada qarinah takallum untuk apa? Ana, nahnu. Okey. Sebab tu kalau mengaji ni jangan anggap benda ni benda macam lah benda apa ni tahu takallum, khitab, ghaibah tentang maudhu' bagi apa? Isim dhamir ni. Ni soalan yang paling mudah. Soalan yang paling mudah bagi orang belajar tapi akan jadi paling susah untuk orang tak belajar. Contoh, non muslim tanya, you punya Tuhan tu ada berapa? Satulah. Saya baca terjemah Al-Quran nampak banyak kami. Nampak tak? Kami menciptakan. Okey. Kami, nahnu, inna dalam Al-Quran. Jadi kami itu ramai. Kita sendiri pun tak cakap kami melainkan melainkan ramai-ramai. Itu dalam Al-Quran saya faham itu Tuhan you ramailah. Menajak macam mana? Kita. Jawapan paling mudah dalam dunia. Tapi siapa tak belajar memang paling susah dah bagi dia. Cakap Quran ni bahasa Arab. Okey, you nak faham Al-Quran kena faham bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab di sana ada dhamir. Al-dhamir nahnu. Itu dia punya maudhu' ada dua. Okey? Al-mutakallim wa ma'ahul ghair itu yang kita faham Melayu tu. Kami mana ramai. Dan di sana ada al-mutakallim al-mu'azzim nafsah. Nampak tak? Jadi di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Allah itu al-mutakallim al-mu'azzim nafsah. Khalas. Nampak tak? Hantaran dhamir tu. Nampak macam soalan, nampak macam pengetahuan yang ni tapi bila tatbik tu. Sebab tu ilmu ni akan jadi bernilai bila antum tahu tatbik tu macam mana, sejauh mana dia boleh pergi. Okey. Madalla ala musammahu biqadin takunu min aw khitabin aw ghaibatin. Okey. Di sini pengguna bila dhamir, ingat bila dhamir pastikan kena dengan marji' ilah dia tu. Okey, tempat kembali dia tu. Itu nanti antara fokus kita iaitu tentang dhamir ni. Okey. Jadi kebanyakan sini tak terlatih lagi sini ni. Kalau nak latih dhamir, baca kitab-kitab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Baca kitab-kitab dia tu memang masyhur, memang penuh dengan dhamir. Lepas tu pula Jam'ul Jawami' Imam As-Subki. Siapa boleh baca Jam'ul Jawami' Imam As-Subki tanpa tengok syarah, okey, kefahaman betul pula, alhamdulillah. Memang betul-betul nak jadi usuli. Nak gelar usuli dekat dah. Bukan boleh lagi, dekat dah tu. Nampak tak? Cuba try. Okey. Anda mengaji dulu tu Hasya Al-Bannani dengan takrirat tu. Jadi boleh tengok kitab paling sedap di pondok anda belajar kitab tu. 2 jilid tu Hasya Al-Bannani tu. Jadi kat situ penuh kaedah, khulasa yang boleh sampaikan ilmu usul fiqh ialah keseluruhan ilmu alat berada kat situ. Siapa tak kuasai semua ilmu alat tak boleh pergi jauh dalam usul fiqh. Salah satu komponen penting dalam usul fiqh tu iaitu dia seolah-olah ada komponen-komponen dalam usul fiqh ni. Antara komponen penting dia tu kesemua ilmu alat. Jadi kena ada. Kalau tak tahu balaghah, tak tahu nahwu apa semua tu, habis. Mungkin boleh bercakap tentang ilmu usul fiqh tapi bukan yang dari komponen ni. Mungkin dari segi maqasid, cara sembang santai macam tu boleh. Tapi nak pergi kepada ta'lil hukum dan sebagainya memang kena yang ni. Memang kena penguasaan bahasa Arab yang sangat tinggi. Ni antara yang kita cuba. Okey, kita cuba nanti. Kita cuba belajar kat sini ni, nampak tak anak bagi kaedah-kaedah ni supaya antum nak gunakan untuk ke sana tu. Kalau antum just terjemah saja, antum boleh baca. Nampak tak? Okey, mal mubham. Apa tu mubham? Iaitu ma dalla ala musammahu biqarinatil isyaratil hissiyah fil ismil isyarah wa biqarinatis silah fil ismil mausul. Barang yang menunjuk ia di atas musammahu biqarinatil isyaratil hissiyah, dengan qarinah isyarah hissiyah itu pada isim isyarah. Itu bila kita kata itu, ini
Jadi isyarah al-hissiyah sama ada apa? Hissi yang bangsa hissi, bukan maknawi. Sama ada dengan jari ataupun kepala. Okey, jari ataupun kepala ataupun seluruh anggota badan kita. Di sini tengok ni. Antara contoh al-hissiyah. Al-hissiyah tu sifat bagi isyarah. Okey. Sedangkan syarat sifat kena isim wasaf. Di sini isim wasaf ke? Tengok. Di sini isim wasaf ke? Al-hissiyah. Isim wasaf ke di sini? Al-hissiyah. Isim wasaf tak? Jawab. Fa fihi tafsil ustaz. Kita ittifaq terus. Ni kita buat apa satu buat muktamar. Okey. Di sini nama dia isim mansub. Isim mansub. Isim mansub, okey, tak payah apa duk macam bezakan balik dengan isim maf'ul sebagainya. Isim mansub termasuk daripada isim maf'ul. Mansub. Okey, yang dinisbahkan. Jadi isim wasaf ada 5. Ma dalla ala hadatsin wa sahibih. Itu ta'rif isim wasaf. Jangan sampai tak tahu ta'rif ni. Ta'rif isim wasaf. Ana tak nak seorang pun yang tak tahu ta'rif isim wasaf. Ta'rif isim wasaf ma dalla ala hadatsin wa sahibih. Ma dalla ala hadatsin wa sahibih. Okey. Ta'rif dalam syarat syumuni ada. Tapi daqiq dia tu, detail dia lagi, ma dalla ala hadatsin muayyan wa sahibihil mubham. Ma dalla ala hadatsin muayyan wa sahibihil mubham. Isim wasaf ada 5. Isim fa'il, isim maf'ul, sighah mubalaghah, sifat musyabbahah, isim tafdhil. Tu 5 tu. Jadi bila kita katakan contoh darib, dia menunjuk kepada hadas. Hadas yang tertentu iaitu mana? Darbun. Tu hadas, satu kelakuan, hadas. Kemudian sahib dia tu, so mana ada orang. Ada orang. So madlul untuk isim wasaf ada 2. Ada 2. Jadi di sini, okey, setengah orang tak nampak sebagai isim mansub termasuk daripada isim wasaf. Sebagian tambah yang ada yang ke-6. Yang ke-6 isim mansub. Okey. Tapi yang kata 5 tu macam mana pula? Dia tak tahu adanya isim mansub. Tahu, tapi mereka masukkan dekat isim maf'ul. Masuk dekat isim maf'ul. Jadi kita ambil istilah mudah, isim mansub masukkan terus dalam isim maf'ul. Okey. Jadi perlu takdir. Al-isyaratil hissiyah ay al-isyarati al-mansubati ila al-hissi. Al-mansubati ila al-hissi. Okay. Yang dinisbahkan kepada his. His milik isyarah. Ni contoh hadza. Jadi semata-mata hadza saja. Contoh kita kata hadzal kitab. Nak menunjuk di atas musamma tu kena tunjuk ni hadzal kitab dengan mata atau dengan isyarah apa-apa. Okey. Wa biqarinatus silah. Contoh misalnya ulaika kena ada isyarah. Okey. Isyarah hissiyah ulaika. Beza dengan ulaika itu isim isyarah. Hum isim dhamir. Beza tak? Beza. Hum terjemah apa? Mereka itu. Ulaika mereka itu juga. Tak ada beza kita terjemah. So ulama di pondok dia bezakan sebab bahasa Arab berbeza, maka kena bezakanlah juga. Di sini almarhum ayah dia tuan guru Haji Abdul Qadir bin Wangah rahimahullahu taala, guru bagi guru ana iaitu Tuan Guru Haji Ghazali bin Ahmad hafizahullah taala, dia membezakan dari segi terjemahan tu. Ulahum terjemah sebagai mereka itu. Okey, sini dhamir. Ulaika itu mereka. Itu mereka. Nak isyarat kepada itu. Itu mereka. Beza kan? Okey, dari segi terjemahan. Okey, wa bi qarinatus silah fi ismil mausul, dan dengan qarinah silah pada isim mausul. Jadi isim mausul, isim isyarat termasuk daripada isim mubham. Jadi silah itulah yang akan jadi qarinah menunjuk di atas makna bagi isim mausul. Okey, silah tu kita dah belajar iaitu jumlah ataupun syibih jumlah. Okey. Cumanya sini isim mausul ismi.
Mausul ismi, bukan mausul harfi. Di sana mausul ada dua. Mausulun ismiyun, iaitu isim mausul. Yang kedua mausulun harfiyun, iaitu apa? Haraf masdar. Mausulun, okey, harfiyun itu haraf masdar. Bila haraf masdar, dia tidak perlu kepada silah. Okey, dia tidak perlu kepada silah. Okey. Ma alamatul ismi? Apakah alamat bagi isim? Apakah alamat bagi isim? Iaitu situn. Situn ai, mana dia punya isim ma'dud dia tu? Ma'dud tu isim adat dia, situn. Kalau kita letak dengan isim ma'dud dia, situ alamatin. Situ alamatin. Jadi di sini situn, tazkir dia tu wajib ke ataupun jaiz? Jaiz. Nak kata sitatun pun boleh, tak ada masalah. Baca kaedah dia tu. Daripada i'lam tu baca sama. Dapatkan dulu. Dobit antum tu anda tengok, anda tahu antum tak hafal. Sebahagian antum tu tak hafal. Sebahagian 2-3 orang mungkin tak hafal. Yang lain semua hafal. Dapatkan kaedah i'lam tu. Dah jumpa belum? Dobit dah banyak. Lepas tu nak cari tak pandai pula. Tak jumpa. Khalas. Okey. Dah jumpa dah i'lam tu. Baca 1, 2, 3. Hafal tu panjang lah, kenapa tak? Nak suruh hafal diingat pada panjang je dulu tu memang khalas. Okey, situn wahidatun ma'nawiyah. Alamat isim ni ada 6. Okey, satu ialah yang bangsa makna, iaitu amrun i'tibari. Wa khamsun hissiyatun, yang 5 yang bangsa hissi. Okey, batu ma'nawiyah. Mal ma'nawiyah? Nampak tak berlakunya apa di sini tu? Dalam balaghah ilmu badi' nama dia apa? Lafzu nashr murattab ke musyawwash? Murattab. Okey, dilipat balik. Disebut ma'nawiyah kemudian hissiyah. Mal ma'nawiyah? Apakah alamat ma'nawiyah? Ma'nawiyah tu mausuf, sifat apa? Sifat mausuf dia al-alamah. Mal alamah al-ma'nawiyah? Alamat. Okey, kalau di pondok C mana? Kalimah pun ni isim. C mana? Alamat dia lah macam kat mana. Okey, iaitu hiyal isnad, iaitu isnad. Isnad tu tengok, asnada yusnidu isnad. Isnad, okey, dia beza dengan musnad dengan musnad ilaih. Contoh kalau kita kata Zaidun qa'imun. Zaidun tu mubtada, qa'imun ialah khabar. Okey, kalau dalam mantik Zaidun maudhu', qa'imun mahmul. Dalam balaghah musnad ilaih musnad. Okey, dalam usul fiqh mahkumun alaih, mahkumun bih. Istilah saja. Okey, jadi di sini kita kata isnad, dia bukan kena kepada lafaz tu. Zaidun qa'imun. Zaidun tu mubtada tu musnad ilaih. Musnad ilaih. Qa'imun ialah musnad. Okey. Ni biasa belajar tu tukar sebab dia ingat mula-mula musnad ilaih tu duk mula je. Lepas tu tukar balik. Qama Zaidun. Mana satu musnad, mana satu musnad ilaih. Dia ingat yang pertama musnad ilaih. Tak kena. Okey, kalau bentuk jumlah fi'liyah, musnad ilaihnya fa'il. Okey. Kemudian tu ni. Mal ma'nawiyah isnad. So ni musnad ilaih Zaidun qa'imun musnad. Tu. Isnad dia apa isnad? Ni. Isnad ni bukan ni. Sebab ni musnad ilaih musnad. Isnad menyandarkan ini kepada ini. Nampak tak? Menyandarkan ini kepada ini. Okey. Tengok, wa huwa ya isnad itu dhammu kalimatin ila kalimatin ukhra. Menghimpunkan akan satu kalimah. Dhammu tu ialah apa? Masdar. Dhamma yadhummu dhamman. Masdar idafat kepada kalimah, idafat masdar kepada maf'ul. Menghimpunkan akan satu kalimah ila kalimatin ukhra, kepada satu kalimah yang lain. Tak letak ukhra pun tak apa, dah boleh faham dah. Tadi kaedah tsumma minal qawaidil mushtaharah. Okey. Menghimpunkan satu kalimah kepada satu kalimah. Menghimpunkan Zaid, menghimpunkan Zaid dan qa'im atau qa'im kepada Zaid, itu tu menghimpun tapi di atas ala wajhin yufid. Di atas satu wajah yang yufid.
Yufid tu jumlah. Yufidu memberi faedah, ia wajah. Tu sifat bagi wajahin. Innal jumala wa syabihaha ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Dia menghimpunkan, okey, menghimpunkan satu kalimah kepada satu kalimah yang lain. Dihimpun tu tujuan dia ala wajhin yufid, di atas satu wajah yang memberi faedah. Okey? Bukan semata-mata nak buat misal Zaidun, Qaim, itu misal untuk bagi isim. Dia tak ada wajah yufid, maka itu bukan nama dia isnad. Jadi bila kita isnad, contoh, kita isnadkan Qaim kepada Zaid, isnadkan Qama kepada Zaidun misalnya, itulah isnad dia tu. Okey, menyandarkan. Supaya apa? Terhasilnya lah apa? Fa'il dan fa'il, keadaan itu. So terhasillah kaunu Zaidin fa'ilan liqama masalan. Okey. Ini antara alamat yang sangat-sangat penting, sehingga Ibn Hisham pun mulakan dengan isnad. Sebagian ulama tu tidak memberi alamat yang lain bagi isim, dia kata isnad je. Jadi penting. Okey. Seperti mana tengok misalnya qaqumtu wa qa'adtu. Qaqumtu wa qa'adtu. Kalau orang tanya kan ni qumtu wa qa'adtu, berapa kalimah? Qa'adtu ambil satu. Okey. Kalimah, dua kalimah. Okey. Kalimah yang kedua tu, kalimah apa nama dia? Isim. Mana alamat isim dia? Tak ada terima al, tak ada tanwin, tak ada apa semua tu. 5 alamat hissi tak boleh membuktikan tu ini sebagai isim, melainkan dengan alamat isnad sahaja. Okey, melainkan dengan alamat isnad. Masuk menyandarkan dhamir, menyandarkan qa'ada tu kepada dhamir mutakallim. Menyandarkan qa'ada kepada at-ta itu. Jadi orang tanya mana alamat isim bagi tu at-ta tu, dhamir mutakallim tu, iaitu isnad. Mengisnadkan qa'ada kepada dia tu. Nampak tak? Isnad amrun i'tibari, sebab tu ma'nawiyah. Misal lagi untuk apa? Contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lafzul jalalah, kalimah apa? Isim. Alamatnya mana? Masuk dalam haraf jar. Lillahi ma fis sama. Kalimah ma. Alif lam tak ada, tanwin tak ada, apa semua tak ada. Masuk haraf jar tak ada. Nampak tak? Di situ isnad. Okey. Ma indallahi ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ma indakum yanfad. Sesuatu yang ada di sisi kamu yanfad akan binasa, wa ma indallahi baq. Ma indakum, ma tu kalimah apa? Ma indakum yanfad. Isim. Macam mana? Isnad kepada apa? Yanfad. Dan kepada yanfad. Okey, soal. Mal khamsul hissiyah. Apakah 5 alamat yang bangsa hissi? Okey. Iaitu salasun, iaitu salasu alamat fi awwali, pada awalnya awal isim. Wasnatani fi akhirih. Wasnatani fi akhirih. Contoh, cakap darabata, alif tu alif apa? Darabata, alif tu alif apa? Okey. Okey, nak jawapan daripada sini. Kita bagi kat sini. Okey. Kalau sini darabata, alif tu alif apa? Okey. Okey, sini pula. Sini. Untuk ikhwah, alif apa? Ini alif apa? Belakang akhwat semua alif apa? Alif tasniah selamat. Kalau kata aliful itsnain salah. Kalau kata aliful itsnatain ba muannas. Okey, kalau kata daraba baru alif tu nak kata alif apa? Aliful itsnain boleh. Alif yang di atas isnain. Kalau darabata aliful itsnatain. Tapi nak selamat alif tasniah. Khalas. Okey. Awasnatani fi akhirih. Al-ula, al-alamatul ula. Kena sebut al, bukan al-alif wal lam. Okey. Cuma dalam muqaddimah jurumiyah tu untuk mubtadi supaya jelas. Okey. Kaedah dia mana? Kaedah sebut al bukan al-alif wal lam.
Sunaiyul wad'i yuntaqu bimusammahu bi khilafil ahadi fayuntaqu bismihi. Okey, al-karrajul seperti rajul. Okey, wa thaniyah, apa tu alif lam itu kat mula-mula. Wa thaniyah, alamah yang kedua, yaun nida'i. Ya menunjuk atas nida. Okey, kayak Zaidu. Ni, ya Zaidu, wahai Zaid. Ada sebahagian kelompok ni yang apa, yang ekstrim itu sebut ya Rasulullah pun tak boleh. Nampak tak? Situ. Nida tu. Sebab nida tu doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ialah ibadah. So bila nida tu beribadah. Beribadah tu selain pada Allah, panggil orang selain pada Allah, syirik. Situ. Ada juga nanti ni pembahasan sini ni. Okey, tu dalam bab lain bukan bab nahwu. Okey. Ya unnida kaya Zaidu. Ya Zaidu, Zaidu tu apa? Ingat di sini yang adat apa ma'rifah dia tu kalau kata ya rajulu, yang menjadikan rajulu itu ma'rifah ya. Okey. Munada nakira maqsudah. Bukan rajulu itu semata-mata. Dia itu nakirah, tapi sebab munada, dia itu jadi munada. Okey, kaya Zaidu, wahai Zaid. Wa tsalitsah yang ketiga, huruful khafdi, ai dukhulu hurufil khafdi, masuk haraf jar. Wa hiya min. Okey, huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Yang ni rubba, ala, tak kata wal ain wal lam. Okey, wal lam wa huruful qasami, dah huruf qasam. Okey, wa hiya al-waw wal ba' wa ta wa mudh wa munzu wa hatta wa qala wa hasya wa ada. Nanti kita akan jelaskan ke situ. Cuma hatta tu dia boleh baca banyak. Okey, dia boleh baca banyak. Dia boleh jadi macam-macam. Okey, dia ada kalanya jadi huruf khafat, ada kalanya jadi huruf ataf, ada kalanya jadi haraf jar, ada kalanya haraf istinaf. Ada 4. Okey. Hatta tu. Jadi hatta tu boleh 4. Kitab apa tentang hatta ni? Kitab apa? Nak bahas contoh makna hatta ni. Mughnil Labib. Okey, Mughnil Labib. Okey, bagi Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Jadi misal macam yang kita biasa misal tu, akaltu sama kata hatta ra'saha. Akaltu sama kata hatta ra'siha. Akaltu sama kata hatta ra'suha. Okey. Nahu sirtu minal Basra ila al-Kufah. Berjalan oleh aku daripada Basrah ke Kufah. Sirtu minal Basrah ila Kufah. Min ila. Bacalah nanti tu. Apa dekat terjemah para perawi. Baca. Siapa ada kitab Syiar Alamin Nubala? Angkat tangan. Tak apalah, kenapa takut? Bukan anak-anak pun, anak-anak ada dah. Siapa? Siapa ada? Angkat Syiar Alamin Nubala. Kitab tu kalau antum belajar di Mesir, balik Malaysia, balik Indonesia, balik Thailand misalnya, tak ada bawa kitab tu rugi. Yang terlebih rugi lagi apa? Dah ada tak baca. Baca kat situ tu bagaimana kisah para ulama menuntut ilmu dan sebagainya. Syiar Alamin Nubala dia terkemudian daripada Tarikhul Islam. Tarikhul Islam tu memanglah mahal sampai 1533 jilid dia pun. Tapi nampak tak? Maklumat yang dalam Tarikhul Islam lebih banyak berbanding dengan Syiar Alamin Nubala. Tetapi bila ada mu'aradah di antara Tarikhul Islam dengan Syiar Alamin Nubala, takdimkan Syiar Alamin Nubala. Sebab Syiar Alamin Nubala muharrar. Kalimah dia muharrar. Jadi baca balik antaranya apa? Sirtu minal Basra al-Kufah, perjalanan rihlah ulama hadis khususnya. Ar-rihlah fi talabil hadis bagi Imam Khatib Al-Baghdadi itu yang ditahqiq oleh Syekh Nuruddin Atir rahimahullahu taala. Baca tentang apa? Baqi bin Makhlad. Siapa yang ada kitab tu, saya akan baca kitab sirah Baqi bin Makhlad. Anak murid Imam Ahmad, Baqi bin Makhlad. Beliau ada musnad yang terbesar kalau sampai kepada kita. Dia daripada apa? Al-Andalus sampai ke Iraq tu, 5,000 km berjalan kaki untuk ilmu hadis. Okey, sampai ke Iraq tu, ketika itu zaman mihnah. Imam Ahmad tak boleh nak tahdis hadis, kena duduk dalam rumah je. Jadi dia datang tu dia nak mula hadis. So dia tak boleh, sebab tu terpaksa pura-pura jadi orang gila, minta sedekah.
Nampak tak? Minta sedekah tiap hari dapat 20 hadis. Tiap hari 20 hadis. Sebab orang tak boleh. Kerajaan ketika tu tak boleh tengok masuk pada rumah Imam Ahmad, tak boleh. Jadi dia tiap hari berpura-pura lah menyamar jadi macam orang peminta sedekah. Minta sedekah, Imam Ahmad masuk dalam, tulis hadis 20 hadis, 20 hadis, 20 hadis, 20 hadis. Okey. Tu zaman mihnah tu. Jadi beliau kumpulkan Baqi bin Makhlad. Nak kata perihlat tu minal Andalus, kepada Iraq tu sayran ala qadami. Walisnatani allatani fi akhiri, dan dua alamat yang yang ada pada akhirnya, allatani fi akhirih. Tengok ni kat sini ni, allatani fi akhiri. Allatani tu kalimah apa? Isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Kemudian mana silah dia? Silah dia mana? Saya ambil silah atau syibh jumlah atau syibh jumlah fi akhirih. Di sini fi akhirih ni, ingat kita dah belajar kaedah. Bila isim mausul mesti ada dhamir yang kembali kepadanya. Tapi nak macam budak ni tak kemah lagi ni, kat sini. Allatani fi akhirih, pada akhirnya, akhir allatani. Dia kembali macam tu. Ma ba'dahu, barang selepasnya, selepas ma qablahu, dia bantai kat situ tu. Ingat kaedah dia tu, bila isim mausul selepas tu syibh jumlah, dalam contoh ma qablahu ma ba'dahu, hu tu takkan kembali kepada ma. Dia kembali kepada benda lain. Sebab tu ma qablahu ma sabata. Silah dan aid dia tu pada hakikatnya dibuang. Ma sabata mastaqarra dan sebagainya. Perbahasan dalam wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Tentang perbahasan muta'allaq am yang wajib dibuang. Nanti akan ada dars nanti khas adalah bukalah anda dah buka dekat YouTube tu perbahasan tentang ta'alluq muta'allaq tu. Anda dah jelaskan satu video tu lebih kurang 2 jam setengah. Dua alamat yang berada di akhirnya, akhir isim huma, ialah al-khafd wa tanwin, khafat dan tanwin. Nanti baru masuk apa tu khafat, apa tu tanwin. Kita akan masuk. Tengok dekat bawah tu. Iaitu al-kunyah, falismu. Falismu ma laysa kunyatan wala laqaba, iaitu barang, iaitu isim, barang yang bukanlah kunyah dan bukan laqab. Fayasduqu ala ma adahuma min baqiyatil aqsam, maka terbenar, mana terbenar ni kena. Terbenar ia isim ala ma adahuma. Ingat fayasduqu ala, muta'alliq dia tu, terbenar di atas barang yang selain daripada kedua-duanya. Min baqiyatil aqsam ka zaidin wa rajulin wa dhi'bin wa qaumin ila akhirih. Itu nama dia isim. Sebab tu dalam kita tarajim dan kita tabaqat, misalnya kita tawarikh, dia ada susunan dia tu, dia biasanya daripada asma, lepas tu kuna belakang tu. Sebab tu kalau tak jumpa nama perawi tu dekat bahagian asma, tengok dekat kuna. Dekat kunyah tu. Wal kunyah. Wal kunyah. Kunyah. Ya. Bukan ya. Ada setengah orang kunyah. Nama sedih, nama syekh. Contoh nama panggil. Nama Fuad, tapi Fuad. Syekh Fuad. Bukan panggil Syekh Fuad. Bukan Fuad. Syekh Fuad. Tu nama betul. Bagaimana yang diambil? Salah seorang yang Syekh Usama Al-Azhari ambil hadis daripada Nusantara tu daripada Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin hafizahullah taala dalam kitab Buldaniyat semalam tu. Pernah jumpa tak Syekh Fuad tu? Beliau orang yang sangat cemerlang dari segi pendidikan dan juga pengurusan pendidikan. CEO pengurusi untuk Yayasan Sofa. Mana elit lah, sekolah tu sekolah elit. Dulu bangga tengok tu. Dulu sebelum ni majlis periwayatan Syekh Saleh Ja'fari dekat Majlis Soleh tu pun kitab tu tengok ijazah dia tu siapa yang buat? Syekh Fuad Kamaluddin Ar-Rembawi. Tapi berapa ramai kalangan kita tak kenal. Tu masalahnya. Lagi-lagi kalau belajar ilmu hadis tu adab dia kena isti'ab dulu ulama tempatan, baru rihlah. Tu adab itu. Wal kunyah ma suddirat bi abin aw ummin wa nahwihima. Barang itu isim yang dimulakan suddirat, yang dimulakan yang ditasdirkan dengan kalimah ab atau ummin wa nahwihima, ataupun selain daripada kedua-duanya seperti am,
Ai dallat ala nisbatil muttasifi biha ila waladi, iaitu yang menunjuk di atas penisbahan orang yang bersifat dengannya, dengan yang kunyah tu, ila waladi, kepada anaknya. Biasanya apa nama anak dia apa? Abdullah, so Abi Abdillah. Okey, Abi Abdillah. Aw ma yashtahiru bihi litamyiz, ataupun bukan kepada anaknya tapi sesuatu yang masyhur dengan dia tu untuk nak bezakan, seperti ke Abi Hanifah. Okey, wa Ummi Salamah, Abi Hanifah wa Ummi Salamah, wa Abi Lahab. Okey, Abi Lahab. Ingat Abi Lahab ni memang ayah saudara Nabi, tapi Abu Jahal bukan. Yang setengah orang kata ayah saudara Nabi apa? Abu Lahab dengan Abu Jahal. Abu Jahal bukan. Okey. Fa in summiya bil kunyah. Ni kan setengah orang kita ni. So mana nama Abu Bakrin, Abu Hanifah misalnya, itu kunyah. Tapi fa in summiya bil kunyah, okey, maka jika dinamakan akan seseorang bil kunyah, dengan kunyah, nama orang ni Abu Bakrin, nama apa? Abu Abdillah. Okey. Au ghulibat ala sahibiha, ataupun dimenangkan akan kunyah itu ala sahibiha, di atas sahibnya, sahib kunyah. Dimenangkan maksudnya apa? Dia ada dua nama. Okey, dia kunyah tapi orang tak kenal dengan nama dia, orang kenal dengan kunyah dia tu. Maka kanat min naw'il ismi, adalah ia kunyah itu daripada bagai isim. Dia bukan kunyah dah. Jadi hukum-hukum kunyah tak terpakai pada dia tu. Dia pakai kepada hukum isim. Nama kita orang kita ma'ruf lah. Okey, Abu ni. Okey, wal laqab, dan laqab gelaran, ma asy'ara bi rif'atil musamma aw dha'ati, barang yang menunjuk di atas ketinggian kemuliaan musamma, aw dha'ati, ataupun dha'ah. Dha'ah ni mana kerendahan dia tu, rendah dia tu. Okey, ka Sa'id al-Jamal, ka Sa'idin al-Jamal wa Zaidin anfin naqah aw al-faham aw al-hamami ila akhirih. Contoh macam Zaid anfin naqah, tu gelaran dia tu. Sebab apa? Dia ayah dia tu sembelih naqah. Kemudian mak si Zaid ni suruh ambil daging tu juga. Okey, ambil daging tu juga. Tu dia lambat, kemudian dapat kepala je. Tinggal kepala je lah. Nampak tak? Tu orang Arab macam tu. Kepala tu dia macam tak suka sangat, macam bahagian-bahagian akhir. Sebahagian kita ni kepala dia ambil dulu, setengah orang tu. Jadi tinggal kepala. Bila tinggal kepala, dia bawa lah kepala. Tahu dia bawa macam mana? Dia bawa ke kat hidung tu. Naqah tu kan, unta tu, dia bawa kat hidung, dia tarik macam tu. Jadi orang tengok dia bawa kepala unta tu, dia tarik hidung macam tu. Anfun naqah dipanggil. Dia dapatlah gelaran dia tu, anfun naqah, hidung bagi unta. Okey. Kemudian wan nakirah. Okey, wan nakirah. Ni fokus sini sebab nanti nak beza di antara nakirah dengan isim jenis. Okey, isim jenis lepas tu dengan alam jenis, isim jamak dan sebagainya. Okey. An-nakirah ma dalla 'ala al-fard asy-syai'. Barang iaitu isim yang menunjuk di atas al-fard asy-syai'. Fard ni, okey, sebelum kita masuk contoh, fard ni kita panggil individu lah, individu. Okey, tapi individu tak dikatakan kepada meja. Individu milik kita ni bahasa Melayu digunakan untuk benda yang berakal, individu. Yang kata setiap, semua maklumlah nak rasa setiap fard, afrad itu. Contoh bila kata ke meja, ni meja, tu meja, tu meja, tu meja, tu meja, tu fardun, 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 tu afrad bagi meja. Okey, afrad bagi meja. Jadi contoh rajul lah, ni rajul, afrad dia seorang-seorang ni. Okey. Nakirah tu madalat 'ala al-fard asy-syai'. Menunjuk di atas fard asy-syai'. Okey, fard asy-syai' fi naw'ihi, pada bagainya, seperti mana karajulin, okey, wa qarashin wa farasin ila akhirih. Okey, di sini penting sebelum kita masuk kepada pendetailan untuk perbezaan itu dengan yang lain, ada dua, tulis an-nakirah qisman. An-nakirah qisman. Okey, an-nakirah qisman. Yang pertama, ma yaqbalu al-mufidata at-ta'rif. Okey. Barang itu isim yang terima ia akan al-mufidata, sifat bagi al yang memberi faedah akan ta'rifah. At-ta'rifah macam tu. At-ta'rifah tak jadi apa?
Yang jadi maf'ul bagi al-mufidah, memberi faedah, ia akan ta'rif. Okey, misal seperti biasa, insan, kitab. Okey, satu baca ma yaqbalu al. Aywa. Yang kedua, ma yaqa'u mawqi'a ma yaqbalu al mu'aththirata lit-ta'rif. Ana nak ajar situ, tulis ibarat tu supaya nak ajar sikit. Ada poin yang nak sebut. Ma yaqa'u mawqi'a ma yaqbalu al mu'aththirata lit-ta'rif. Isim yang berada di tempat isim yang terima al-mu'aththirah. Al-mu'aththirah tadi ke atas al-mufidah sama sahaja. Ini nama-nama tafannun sahaja. Tafannun fil ibarah, mempelbagaikan dari segi ibarat. Lit-ta'rif. Apa tak? Tu tadi al-mufidah at-ta'rifah tanpa ada lam. Di sini al-mu'aththirah lit-ta'rif. Lam tu lam zaidah li taqwiyatil 'amil. Dan kepelbagaian. Janganlah antum ketika buat pembahagian ma yaqbalu al-mufidah at-ta'rifah tu bawah tu pun sama juga. Ma yaqa'u mawqi'a ma yaqbalu al-mufidah at-ta'rif. Pelbagaikan seni dalam penulisan. Nanti orang bosan nanti baca sama je. Ni nasib ada 2. Kalau ada 10 ibarat yang sama baca, jadi malal. Okey. Untuk ma yaqa'u mawqi'a ma yaqbalu al-mu'aththirah lit-ta'rif ada 3. Okey, iaitu the waman wama nakirataini mausufataini. Seperti the waman wama nakirataini mausufataini. Kita biasa jumpa nanti man, okey, mausufah, nakirah mausufah, ma nakirah mausufah. Okey, sebab apa? Tengok misal dia tu, syakartu, pilih misal untuk zero. Syakartu lidhi malin ata'ahu, lidhi malin ata'ahu. Okey, syakartu lidhi malin, syukur oleh aku bagi yang mempunyai, dhi malin a'ta'ahu, akan pemberiannya. Dhi di situ isim nakirah. Sebab apa? Menempati sahib. Sahib itu boleh terima al. Lidhi ay li sahibi malin. Li sahibi malin. Jadi dhi itu nakirah. Tapi dalam keadaan apa? Dia menempati isim yang terima al. Sahib tu, dia menempati sahib. Yang kedua, untuk man pula, man mausufah, iaitu misalnya la yasurruni man mu'jibun binafsih. La yasurruni man mu'jibun binafsihi. Man di sini bukan man isim mausul, tapi di sini man nakirah mausufah. Man itu tu disifatkan dengan apa? Dengan mu'jibun. Sebab man itu menempati isim yang terima al, iaitu insan. Takdir apa? La yasurruni insanun mu'jibun binafsih. Tidak menggembirakan akan daku oleh seorang insan yang hairan dengan dirinya sendiri, yang takjub dengan dirinya sendiri. Jadi man di situ nakirah mausufah. Nakirah mausufah. Jadi nakirah mausufah hukum dia apa? Nakirah lah. Okey, setengah daripada ma yaqa'u mawqi'a ma yaqbalu al-mufidah lit-ta'rif. Yang kedua untuk ma, misal wa nazartu ila ma mu'jibin lak. Wa nazartu ila ma mu'jibin lak.
lihat oleh aku kepada sesuatu yang mu'jibin lak, yang menghairankan akan kamu. Ma di situ nakirah, bukan isim mausul, sebab dia tu menempati syai'. Nazartu ila syai'in mu'jibin lak, aku lihat kepada sesuatu yang membuatkan kamu takjub kepadanya. Okey, tu. Jadi itu ada. So ada untuk ma yaqa'u mawqi'a ma yaqbalu al-mufida lit-ta'rif ada 3. Yang pertama zi menempati sahib, yang kedua man menempati insan, yang ketiga ma menempati syai'. Dia tu ma dengan man tu nak bertukar tu nakirah mausufah dia tu nakirah. Wan nakirah ma dalla 'ala al-fard asy-sya'i', barang itu isim menunjuk di atas fard. Okey, fard yang asy-sya'i'. Sya'i' ni mana masyhur, yang kena semua. Sya'i'. Okey. Fi naw'ihi, pada jenisnya, pada nau'nya, seperti rajul. Okey. Bila kita kata rajul, dia menunjuk di atas fard. Di atas fard. Beza nanti poin penting. Okey, poin penting. Tulis kat situ, poin penting. Okey. Wan nakirah lam tudha' lil haqiqati aslan. Wan nakirah lam tudha' lil haqiqati aslan. Wa innama wudi'at lil fardil wahid minal afradil lati. Penting ni nak dapatkan perbezaan di antara nakirah alam jenis dengan isim jenis nanti ni. Wa innama wudi'at lil fardil wahid minal afradil lati tasduqu ala kulli wahidin minha. Tasduqu ala kulli wahidin minha hadhil haqiqatu. Jadi ingat, poin penting. Nakirah menunjuk di atas fard, tidak kepada haqiqah. Poin penting. Okey, poin penting. Hanya saja dia tu dihantarkan untuk satu fard yang satu sahaja daripada segala afrad. Okey, yang terbenar tiap-tiap bila kita kata rajul, menunjuk di atas satu sahaja. Okey, tapi kena kepada siapa-siapa sahaja. Tapi tidak menunjuk kepada haqiqah al-hayawan an-natiq itu. Menunjuk kepada fard sahaja. Okey, poin tu penting. Nak bezakan 3 nanti tu. Okey. Kemudian alam syakhs wa alam syakhsi. Okey, alam syakhs. Alam syakhs iaitu ma dalla ala musammahu, barang itu isim yang menunjuk ia isim ala musammahu, di atas musammanya, ala ta'yin, di atas ta'yin tertentu. Tapi tengok ni, bimulahazati musyakhkhasatihil mu'tabarah, dengan mulahazah. Mulahazah ni mana istihdar, dengan istihdar segala sifat-sifat musyakhkhasatihi itu as-sifat al-khassah. As-sifat al-khassah, sifat-sifat yang khusus, yang iktibar inda wad'ihi, ketika wad'ihi, ketika sebut tu, ketika gunanya, ketika guna alam syakhs itu, min ghairi ihtiyajin liqarinatin ukhra, tanpa memerlukan berhajat kepada qarina ukhra, siwal alam bil wad', melainkan dengan alam bil wad', seperti Muhammad Makkah al-Muhit al-Hadi, nama tempat. Okey. Jadi bila menunjuk contoh Muhammad, okey, itu menunjuk di atas secara ta'yin orang tertentu, sekali dengan sifat-sifat yang ada pada dia tu, panjang dia tu, lebar dia macam mana, baik, buruk dan sebagainya, itu. Okey, itu namanya alam syakhs. Untuk lebih jelas, kita bandingkan dengan ta'rif yang lain, ibarah yang lain, supaya lebih jelas. Ini penting sebab apa? Nak tautiah kepada perbezaan 3 nanti tu. Okey. Tulis ta'rif dia ni. Alam syakhs. Ta'rif lain supaya lebih jelas. Iaitu ma dalla 'ala adh-dhat. Ma dalla 'ala adh-dhat ma'a jami'i musyakhkhasatiha allati
tatamayyazu biha an jami'i ma 'adaha an jami'i ma 'adaha minadz zawat. Alam syakhs menunjuk di atas zat, menunjuk di atas zat beserta dengan kesemua sifat-sifat khas bagi dia tu, yang mana sifat-sifat khas itulah yang membezakan dia daripada zat yang lain. Contoh Zaid, okey, antara sifat-sifat dia, persamaan dia tu dengan orang lain, tinggi dia 180 misalnya. Ada juga orang yang 180 dibezakan pula dengan lebar dia pula macam tu. Jadi alam syakhs menunjuk di atas apa? Satu zat dengan segala sifat-sifat khas yang tertentu bagi dia tu. Okey. Wa alamul jins. Okey, alamul jins. Alam jenis pula ma dalla 'ala al-mahiyah. Dia bukan fard. Okey. Menunjuk di atas mahiyah. Ma dalla 'ala al-mahiyah ay haqiqat asy-syai'. Ay itu haraf tafsir. Bila haraf tafsir selepas dia tu i'rab jadi badal. Okey. Ada qila kata ay itu setengah daripada huruf ataf. Itu pendapat yang lemah. Pendapat yang mu'tamad ay itu haraf tafsir. Mana selepas dia tidak memberi faedah ataf. Okey. Mana selepas dia tu badal. 'Ala al-mahiyah, sebab tafsir bagi mahiyah ay haqiqati syai'. Bukan haqiqati syai'. Hakikat sesuatu perkara. Mana alam jenis menunjuk di atas hakikat satu perkara biqat'in nazar, dengan potong penglihatan, mana tanpa melihat, tanpa tilik, tanpa melihat an afradiha al-makhsusah, tanpa melihat kepada segala afradnya yang tertentu. Okey, tetapi dengan syarat ni, ini syarat yang penting, lakin bi syarti huduri hadhihi al-mahiyah fi dhihni 'inda al-isti'mal, tapi dengan syarat hadirnya mahiyah ini ni pada zihin. Hadir mahiyah 'inda al-isti'mal, ketika isti'mal, ketika guna kalimah itu tu, okay, hakikat dia tu hadir pada zihin kita. Ai itlaqil lafzi 'alaiha ka Usamah 'alaman 'ala haqiqatis siba'. Seperti mana tengok ni, menggunakan lafaz di atasnya, di atas haqiqatis syai' itu tu, seperti mana? Ka Usamah. Lafaz Usamah itu alam di atas haqiqatis siba'. Siba' itu mana? Binatang buas yang paling buas lah. Kenapa? Siba' itu iaitu kita kata binatang paling buas harimau. Okey. Harimau body dia padu, tak macam singa. Singa dia kuru-kuru sikit. Singa kepala je nampak besar. Kalau lawan tu dia harimau kuat lagi. Okey. Tapi tak semualah tengok harimau tu. Okey. Jadi lafaz Usamah itu tu ialah alam jenis. Okey. Dia menunjuk kepada apa? Haqiqatis siba'. Hakikat siba' berbeza dengan afrad dia tu. Nampak tak? Hakikat mana? Diri binatang buas tu, diri harimau tu beza dengan ni yang harimau Melaya, harimau tu dan sebagainya. Okey, menunjuk atas hakikat sesuatu. Wa barrah bi fathil ba li 'amalil bir wa su'ala bi dhammi sa li jinsi sa'alib wa minhu asma'us sina'at. Ni ma'ruf dan setengah daripada nama-nama bagi perbuatan pekerjaan itu kulliha ka hiyaka, seperti hiyaka itu tenun. Okey, pertenunan. Okey, wa khiyatah jahitan. Okey, wa sibaghah, dan sibaghah ini mewarnakan baju tu. Apa nama dia? Celup ke? Macam baju-baju ni kan asal ni putih kan, lepas tu dia masukkan dekat ni percelupan dekatlah. Wa siqayah wa tiba'ah wa tijara ila akhirih. Jadi dia menunjuk di atas bila seperti bila kata tijarah, menunjuk atas hakikat jual beli tu. Okey, diri usaha jual beli tu, tidak melihat kepada ni perniagaan yang tu, perniagaan A, perniagaan B, tu afrad. Tidak. Alam jenis menunjuk atas haqiqatus syai'. Nakirah bukan haqiqatus syai'. Nampak tak? So ingat ni, nakirah menunjuk di atas fard. Okey, alam jenis tidak menunjuk atas fard, tapi hakikat terus. Tapi dengan syarat hudur hadhil mahiyah ketika guna tu. Okey, maksudnya ketika guna Usamah untuk menunjuk di atas hakikat binatang yang buas itu tu, ketika kata Usamah, ra'aitu Usamata. Ketika Usamah itu tu kena lahir, kena hadir pada zihn kita ni, hakikat dia tu dalam kepala. Tu syarat dia tu. Nak beza dengan yang lain, tengok nanti. Okey. Wasmul jinsil jam'i, dan isim jenis. Okey. Isim jenis iaitu dibahagikan pula. Okey, isim jam'i.
ma dalla ala aktsara min itsnaini, barang itu isim menunjuk di atas lebih banyak daripada dua. Wa furiqa bainahu wa baina wahidi, dan dibezakan di antaranya isim jenis jam'i dan di antara mufradnya bitta, dengan tak. Kasyajarin wa syajarah. Syajarah sepokok. Sepokok apa? Sebatang pokok. Okey, syajar pokok, pokok-pokok. Okey, wa namlun, wa namlin, wa namlah. Okey, wa kalimin, wa kalimah. Ya, tu baca wa kilmah. Wa innama lam yu'tabar jam'an. Tengok ni. Sebab apa isim jenis jam'i tidak dikira sebagai jamak? Ni soalan dia. Li'anna wahidahu ismu jinsin. Okey, ismu jinsin. Kerana mufrad dia tu, wahid mana mufrad? Kerana mufrad bagi isim jam'i ni, iaitu seperti syajarah itu tu, daiman makhsusun bitta, sentiasa selama-lamanya dikhususkan dengan tak. Sedangkan mufrad bagi jamak tak semestinya ada tak. Nampak? Ni bezakan di antara isim jenis jam'i dengan jamak. Perbezaan dia, mufrad bagi isim jam'i dia kena sebab ada tak selalu, sentiasa, daiman. Berbeza dengan jamak. Okey, mufrad bagi jamak itu tak semestinya ada tak. Okey, wali annahu, okey, dan ni jawapan yang kedua, sebab yang kedua, sebab apa tidak dikira isim jenis jam'i itu sebagai jamak? Wali annahu, kerana bahawa sesungguhnya ia ismal jinsal jam'iyyah ini yuaddi ma yuaddihi al-jam'u. Okey, menyampai ia akan barang, akan makna yang yuaddihi al-jam'u, yang menyampai akan dia itu oleh jamak. Maknanya jamak tu makna dia apa? Tunjuk di atas banyak. Okey. Jadi isim jenis jam'i pun membawa kepada makna banyak juga, tapi min ghairi ihtiyajin ila taghyirihi ila sighatil jumu'. Tapi beza dia sekalipun mencontoh tengok ni, isim jenis jam'i membawa kepada perkara yang sama, jamak membawa kepada jamak banyak. Okey, sama-sama membawa banyak. Tapi yang isim jenis jam'i ini ni membawa kepada makna banyak pun, min ghairi ihtiyajin ila taghyirihi ila sighatil jumu', tanpa memerlukan kepada merubah dia tu kepada sirah-sirah jumu', sirah-sirah jamak yang tertentu. Nampak tak? Dia just apa? Buang tak tu saja. Sedangkan jamak kau nak bawa kepada daripada mufrad nak bagi pada jamak makna banyak itu tu kena melalui apa? Perubahan wazan-wazan tu, sama ada jamak salim ataupun jamak mukassar. Jadi isim jenis jam'i ini ni, okey, sekalipun dia boleh bawa makna yang sama banyak tu, tapi dia tidak berhajat kepada taghyir kepada sirah-sirah jumu'. Just buang ta tu saja tu, dah jadi jamak. Okey, sebab tu illah yang kedua, sebab apa isim jenis jam'i itu tidak dikira sebagai jamak. Okey. Kemudian wasmul jinsil ahadi, dan isim jenis ahadi iaitu madalla 'alal qalil wal katsir bi lafzin wahid, barang menunjuk di atas sedikit dan banyak dengan satu lafaz saja. Kama'in, turabin, wa narin, wa hadin, wa khashamin, wa hajarin ila akhirih. Wa minhu oksigen, hidrogen. Okey, hidrogen di situ. Hidrogen bahasa Arab. Okey, wa azid. Okey, li'anasiril hawa, bagi unsur-unsur bagi udara. Wa kullu asma'il maddah kanabat wa fahmin wa lu'lu' wa zabarjad wa masin. Asalnya al-sa wa almas. Okey, almas. Almas apa? Almas. Tanya akhwat. Almas apa almas? Almas beauty itulah. Almas apa? Berlian. Almas tu berlian. Okey. Jadi kat sini contoh seperti mak. Dia menunjuk di atas apa? Sikit. Air sikit pun, air banyak pun mak juga. Okey, itu ismul jinsil ahadi. Okey, ismul jinsil ifradi pula. Iaitu madalla 'alal mahiyah. Madalla 'alal mahiyah min ghairi syarti huduriha fi dhihni 'inda al-isti'mal. Ni beza dengan apa? Beza dengan alam jenis. Okey. Madalla 'alal mahiyah, barang isim menunjuk di atas mahiyah min ghairi syarti huduriha fi dhihni 'inda al-isti'mal bihaitsu yakunu al-qasdu minha al-mahiyah al-mutahaqqiqah. Dengan segera kira adalah qasad daripada isim jenis ifradi itu iaitu mahiyah. Okey, bukan afrad. Mahiyah al-mutahaqqaqah fi ayyi fardin min afradiha. Okey. Nampak tak? Beza dengan apa? Dengan alam apa? Aywa. Ni alam jenis dengan isim jenis. Alam jenis dengan isim jenis. Tapi alam jenis tadi tu syarat dia kena hudur hadhil mahiyah fi dhihni 'inda al-isti'mal. Yang ni min ghairi syarti huduriha. Fokus kat situ tu. Perbezaan. Okey? Sebab tu untuk ni. Ismul jinsil jam'i, ismul jinsil ahadi, ismul jinsil ifradi, setengah kitab masukkan terus dalam ismul jins.
Masukkan terus dalam ismul jins. Jadi ismul jins itu tu ada 3 bahagi dia tu. Letakkan satu tu ismul jins, dia akan memilih bila ta'rifkan ismul jins sahaja tanpa ada qaid jam'i ahadi ifradi itu, mereka akan memilih ta'rif untuk ismul jinsil ifradi. Bermaksud mana? Bila diitlaqkan ismul jins, maksudnya ismul jins ifradi. Ismul jins ifradi. Ketika diitlaqkan ismul jins, iaitu ismul jins al-ifradi. Okey. Maka bila menunjuk di atas mahiyah tapi dengan tidak disyaratkan huduriha. Nampak tak? Ma dalla 'alal mahiyah. Situ tu dah beza mana? Beza dengan mana? Beza dengan nakirah. Dah beza dengan nakirah. Dah beza dengan nakirah sebab nakirah tidak menunjuk di atas mahiyah, dia menunjuk di atas fard. Okey. Min ghairi syarti huduriha. Itu dah beza dengan mana? Alam jins. Okey. Wahuwa, dan ia ismul jinsil ifradi bihadzal makna, dengan makna ini ni, madal al mahi min ghairi syurut hudhiha mughayirun, ialah yang berbeza bagi nakirah kama huwa ra'yul jumhur. Okey, ni berbeza sebab apa? Ni nak beza jumhur dengan Ibnul Hajib. Jadi nakirah dengan ismul jins al ifradi di sisi jumhur berbeza. Nampak? Wajah berbeza di mana tadi tu? Nakirah tidak menunjuk di atas mahiyah. Okey. Amma idza kana al-qasdu minhu. Okey. Adapun apabila adalah qasad daripadanya min ismil jinsil ifradi itu tu ad-dalala 'ala al-fard asy-syai' fi an-naw'i 'ala sabilil badali wat tanawub. Itu maksud badal wat tanawub ni, iaitu kena kepada mana-mana afrad. Fayasduqu ala hadha badalu hadha fahuwa muradifun laha. Maka jikalau ismul jinsil ifradi dengan makna madalla ala al-fardi syai' fi an-naw'i ala sabilil badal wa tanawub dulu, maka dia muradif bersamaan dengan lahalin nakirah kama huwa ra'y Ibnul Hajib, seperti pendapat Ibnul Hajib. Dia boleh kalau orang tanya apa perbezaan antara nakirah alam jenis dengan isim jenis, boleh bezakan. Okey, situ perbezaan dia tu. Cuma Ibnul Hajib, kisi Ibnul Hajib, iaitu ismul jinsil ifradi dengan nakirah sama sahaja. Jumhur berbeza. Okey, jumhur berbeza. Okey. Kemudian tengok ni. Wala yadullu 'ala al-umum, dan tidak menunjuk ia, okey, tidak menunjuk ia nakirah ataupun ismul jinsil ifradi di sisi Ibnul Hajib alal umum. Nakirah tidak memberi faedah umum. Nampak tak? Tapi illa, melainkan bi adatin ukhra, dengan adat yang lain. Kewuqu'ihi fi siyaqin nafi, seperti jatuh nakirah ataupun ismul jinsil ifradi di sisi Ibnul Hajib fi siyaqin nafi, pada halaman nafi. Nahu la asada fi hadzal jabal. Tidak ada jenis singa pada bukit ini ni. Okey, jadi asad di sini nakirah ataupun ismul jinsil ifradi Ibnul Hajib menunjuk atas umum, tapi dengan qarinah apa? Siyaq. Bi qarinati siyaq. Okey? Wala rajula fid dar ila akhirih. Sebab kaedah an-nakirah, maka terbenar juga bila kata kaedah an-nakirah wasmil jinsil ifradi 'inda Ibnul Hajib, okey, fi siyaqin nafyi wan nahyi wasyarti tufidul umum. Tiga siyaq tu. Jadi bila isim nakirah berada di halaman nafi, nahi, syarat, faedah umum. Okey, la rajula misalnya fid dari. Kemudian wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala tusalli ala ahadin nakirah selepas daripada nahi. Okey, man yuridillahu bihi khairan ay khairan aziman jami'an lil khairat. Tiga siap tadi tu. Okey. Jelas Bagi dapat perbezaan, cuba terangkan dekat kawan, cuba dengar jap. Okey, anak nak terang kepada anda tu perbezaan antara tiga-tiga ni. Okey, lepas tu pusing-pusing lah. Terus tanya soalan-soalan belik-belik, bagi dia belik sampai dia boleh hilang belik dia tu. Faham lah tu. Okey. Wasmul jam'i pula, beza dengan isim jamak pula, ma dalla ala aktsara min isnani wala wahida lahu min lafzi. Tidak ada mufrad baginya, wahid dengan mufrad baginya daripada lafaznya, bal min ma'nahu, bahkan daripada maknanya. Ka qaumin wa rahtin wa qabilah wa ashirah, okey, wa sya'bin wa ummah wa rakbin wa jamaah. Okey. Wal jam' pula ma dalla ala aktsara min isnaini wa lahu wahidun min lafzihi, ka rijal, mufrad rajul,
wa zuyud, okey, wa muslimin jam'u rajulin wa zaidin wa muslimin ni. Karijalin ke wa zuyudin wa muslimina jam'u rajulin wa zaidin wa muslimin. Lafzun wa nashrun murattab. Kalau kata jam'u muslimin wa zaidin wa rajulin, lafzun wa nashrun musyawwash. Okey. Okay, wa hadhil aqsam, okey, sampai bawah tu. So dah dapat bezakan 3 di antara tu. Tu antara yang duk belik-belik selama ni kalau sebahagian pelajar tu nak beza di antara nakirah alam jenis dengan isim jenis. Ingat isim jenis ada 3, tapi bila diitlaq isim jenis kena kepada isim jenis al-ifradi. Wallahu taala a'la wa a'lam.